Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memulakan halaqah ilmu kita kuliah maghrib pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanul muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memilih kita dan memberi ruang peluang kepada kita untuk sama-sama memakmurkan masjid, rumahnya, dan bersama-sama kita menjayakan halaqah ilmu, kuliah-kuliah agama, Radhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mau pilih aku, pilihlah aku sehingga ke akhir hayatku. Berada dalam majlis ilmu dan menjadi tetamumu di rumahmu, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kupohon denganmu, husnul khatimah, akan menjadi kenyataan. Dalam masa yang sama aku memohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan aku dimasukkan ke dalam syurga. Maka latihkah aku, ya Allah, atas dunia lagi berada di taman-taman syurga, Radhatun min Riyadil Jannah, iaitu kuliah-kuliah agama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kepada Allah taala, walaupun dalam suasana kesibukan semua kita sedia maklum dengan urusan masing-masing dan keadaan negara kita ini berada dalam semua sedia maklum, tetapi kita masih lagi Allah taala pilih, Allah taala jemput kita untuk menjadi tetamunya di rumah dia. Alangkah malangnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam kesibukan harian kita terlupa untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara suasana yang malang bagi kita. Dengan usia kita ini, kesibukan harian kita dengan urusan-urusan yang semua kita sedia maklum, Allah taala tidak pilih kita untuk berada di rumahnya. Adalah satu kesedihan dan suatu benda yang rugi pada diri kita. Untuk renungan bersama pada malam ini, muslimin muslimat semua, kita lihat beberapa sedutan daripada kitab Al-Mawa'isul Badi'ah untuk menjadi panduan dan pedoman kepada kita sebelum kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Mawa'isul Badi'ah ini disebut, dia kata, berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, kitalah manusia, barang siapa berpagi-pagi padahal duka cita ia akan dunia, nescaya tiadalah bertambah daripada Allah Ta'ala melainkan jauh. Allah Ta'ala kata, manusia, kalau mu celak mata pagi, dalam fikiranmu mikir cara nak makan, mu mikir cara kau nak cari makan. Lepas tu mu sandar dengan hukum aku, mu kata cari makan pun wajib juga, cari makan pun satu tuntutan agama juga. Betul hak mu kata. Tetapi ada benda yang aula laka fa'aula, benda yang lebih utama sebelum itu, iaitu kamu mesti sujud dan rukuk pada aku, iaitu memulakan kehidupanmu dengan sembahyang. Mu kena mikir. Banyak benda mu buat kerja, mu sandar kat aku, maka orang pun mengapuklah mu ni sebagai orang yang juru. Tetapi ibu segala hakikatnya iaitu sembahyang. Walaupun mu kata mu cari makan itu kewajipan,
Tetapi kalau mu tidak semaya dan kamu mu tidak menjadi duyufullah, menjadi tetamu aku, sebenarnya mu cari makan itu bukan ada keberkatan. Malah mu kau jauh. Bila mu mikir, mu berduka cita berkaitan dengan cari makan, sebelum nak tidur lagi mu kecek dah dengan bini mu, dan bini mu tanya pagi esok abang nak makan ke apa dia. Pagi esok abang tak ada kos rambut tu. Lepas tu nak makan ke apa dia, kena pergi cari lah kakak-kakak. Pagi esok abang kita nak pergi Pekan Sari mana, pasal hari Jumaat. Pasal Pekan Sari Kuala Besuk ke, Pakai Sari Ga'a ke, mana ke. Tapi di usia mu umur dah 35 tahun mau berumah tangga, bini mu tak pernah tanya apa pagi esok kita nak pergi semaya subuh masjid mana abang. Pasal pagi esok pagi satu, sebelum pada ni pagi Jumaat, di setiap masjid ada kuliah subuh. Mu tak pernah tanya apa pagi esok kita nak pergi semaya subuh masjid mana, nak pergi semaya subuh alif lam sajadah lazimnya tu imam baca. Mu tak pernah tanya apa. Tapi mu dak alik tanya pagi esok mu nak makan ke dia. Mu dak alik tanya pagi esok nak pergi Pekan Sari mana. Mu dak alik tanya pagi esok untuk urusan-urusan dunia mu. Jak daripada jetih si pening menghala siapa ke sana Masjid Allahu Rabbi ya Karim. Hari ni boleh katakan cukup-cukup hidup di waktu subuh. Tapi rupanya kita tak termasuk dalam bilangan-bilangan orang yang menyebut tentang semaya Jumaat subuh. Saya 1000 kali saya dengan usia kita ini tidak istiqamah lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih banyak ya Allah kerana mau hidup aku kelik setelah memati aku. Satu nikmat yang cukup sebesar-besarnya. Aku boleh meneruskan kehidupan aku. Aku boleh meneruskan urusan-urusan duniaku. Aku boleh meneruskan urusan-urusan kerjaku. Aku boleh meneruskan bersama anak bini aku dan sebagainya. Terima kasih banyak. Tanda aku terima kasih kamu ya Allah. Usalli pada subhi raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Rupa-rupanya dah. Mu tak fikir hak tu. Mu fikir lagu mana cara kita nak meningkatkan ekonomi keluarga kita. Kita duk fikir lagu mana. Dia mau kecek sedap lah. Muka dia mau ada packing. Dia mau kecek sedap lah. Kita kena mikir supaya demo nak ayat bui. Zuhur sejik, asar sejik, ngorek sejik, isya sejik, subuh sejik. Tak berasak dapur Nyenuk main-main. Kedai tak berasak dapur, dia tak ada pitih, tak sehoyak lah, bini pun lari. Dia mau sedap lah kecek, dia mau ada pecek. Allahu Rabbi ya Karim, berapa ramai orang kecek begitu. Berasa ramai orang yang tidak yakin bahawasanya bila mu mari di rumah aku, inilah ibu segala tempat rahmat. Ya Razak, aku yang maha memberi rezeki kamu. Yakin ke tak mu? Ini menunjukkan mu tidak yakin dengan aku. Sebab itu mu celak mata, mu tak boleh fikir, mu rasa duka cita pasal kita tak ada pitih. Mu duka cita kerana anak nak sekolah, anak nak gapo. Sebab itu mu pergi cari manusia. Mu pergi mengadu kepada manusia, mu pergi melutut dengan manusia, mu tabik ke manusia. Mu meninggalkan aku, sedangkan aku yang memberi rezeki padamu. Mu khabar ke tak? Dalam masa yang sama sebenarnya mu kau jauh daripada aku. Mu kau jauh. Mu khabar ke tak? Allah Ta'ala kata, bila mu celak mata, mu rasa duka cita dengan pitih mah, mu duka cita dengan kehidupanmu, sedangkan mu tidak mengadu kepada aku. Patut mu mari di rumah aku. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah rezeki kepada aku seluah-luahnya. Tidak semestinya dengan pitih. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, Allah Ta'ala bagi kesihatan.
Kita tak usah minta lah dengan Allah Ta'ala nak kaya. Kita minta dengan Allah Ta'ala kita nak senang. Nak makan ada pitih. Anak nak sekolah ada pitih. Bini nak beli ada pitih. Kita nak pergi umrah ada pitih. Kita nak pergi haji ada pitih. Kaya? Tak, amat tak kaya. Amba minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kesenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan kaya. Bukan kaya. Kalau Tuhan beri kaya kita, tapi Tuhan tidak beri selain daripada tu nyanyi kita. Kaya, tapi tak jumpa tangga masjid. Piti banyak, kereta mewah-mewah, tapi tak sapa ke masjid. Buat apa dia tuan-tuan? Kita nak dengan Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala bagi kesenangan pada kita. Bila Tuhan beri senang kita nak main masjid boleh. Kita nak makan boleh. Kita tidak mengharapkan manusia. Bila mu celak mata pagi, mu adik mikir duka cita tentang dunia, nengung, mu tak mari masjid. Allahu Rabbi ya Karim. Masjid Telipuk Kota Baru ni tuan-tuan, masjid nombor 1 lah di Kelantan. Walaupun Masjid Muhammadi tu masjid negeri, tetapi ahli Jumaah dia tu orang-orang yang merhain. Orang-orang duduk tepi sungai Kelantan tu, atas paluh tu. Orang-orang gatih teksi, orang-orang kerja tenaga, pak kerak. Berbanding dengan masjid Telipuk ni, Masjid Sultan Muhammad II ni, orang-orang elit situ. Atas kuasa dia tu, di kalangan datuk-datuk, doktor-doktor pakar dan sebagainya. Memang hebatlah masjid tu. Tuanku pun pergi semaya subuh situ. Daripada istana dia tu dia jalan kaki dia. Bila dia jemput hamba untuk bagi ceramah Majelis Rasul baru ni, dia buat ceramah tu sebelum Jumaat. Dia buat karnibal Majelis Rasul. Sepatutnya ceramah tu bermula 12 suku. Tapi hamba sapa awal. Bila sapa awal tengok orang kok ramai. Bila ramai, tu imam suruh memulakan awal-awal lah. Hamba pun royak lah. Di kalangan benda yang hamba royak tu, di antara isi parti yang hamba royak, hamba kata, cuba kita pecah rekod kat sekali kata. Cuba tunjuk ke hamba daripada dulu, daripada learning, mana masjid di Kelantan yang semaya subuh supaya semaya Jumaat. Semaya subuh supaya semaya Jumaat, supaya ramai ini. Berapa peratus daripada orang semaya Jumaat yang semaya subuh berjemaah? Ni kira masjid nombor 1. Ni hamba kata, ni hamba bubuh masjid nombor 1. Ramanya orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Walaupun mulut dia kata bersyukur dengan Allah Ta'ala, tapi penandanya pagi-pagi lagi mu tak mari rumah Allah Ta'ala. Otakmu duk mikir cara kerja. Otakmu duk mikir cara urusanmu. Otakmu duk mikir cara hal-hal dirimu dan keluargamu dan hal masyarakat dan seluruhnya. Tapi mu tak mikir pun tentang aku. Mu tinggal aku, telek mata mu tinggal aku tu. Nampak tuan-tuan? Ni yang Allah Ta'ala kata. Celek mata mu fikir dunia. Bapa mu fikir hak kerjamu, bapa mu fikir hak anak binimu. Semua itu benda yang mendorongkan untuk memuaskan jiwamu, hatimu. Tapi untuk aku, mu tak fikir. Mu tak fikir sikit rabuk pun. Patutnya mu mari pansikat rumah aku lah. Pasal jawatanmu sebagai seorang mukmin. Ni jawatanmu yang pertama-tama sekali. Jawatanmu sebagai seorang bapa, jawatanmu sebagai seorang suami, jawatanmu sebagai seorang isteri, jawatanmu sebagai seorang ibu, jawatanmu sebagai. Ini adalah sampingan. Tetapi jawatanmu sebagai seorang mukmin sudah tentulah yang pertama-tama. Wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa lahul hamd. Gapo dia tuan-tuan? Kita khabar ke tak kita?
Ni yang Allah Ta'ala menyela kepada kita bahawasanya mu celak mata pagi, mu fikir dunia. Benda yang menjurus untuk kepentingan dirimu ya, mu tak fikir tentang agama aku. Ada orang di masjid jemaah subuh kata, ramah tak ramah kah, mu tolak tepi. Nampak tuan-tuan? Membesarkan kerjamu daripada kerja. Sebenarnya mu kau jauh daripada aku. Mu yang mu berasa mu dekat. Mu berasa mu dekat. Mu berasa mu pergi haji dah. Mu berasa mu pergi umrah dah. Mu berasa mu pakai pakaian seperti orang Islamik dah. Tetapi hakikatnya subuh lagu mana? Inilah yang Allah Ta'ala kata, berpagi-pagi pada hari duka cita ia akan dunia. Tempat mana hak mu cari mula-mula sekali? Keluar daripada rumahmu, mu akan cari kedai-kedai kopi. Mu akan cari warung-warung, bukan salah. Tapi mu kena ingat, melalui hadis Nabi SAW, tak adalah tempat yang paling Allah Ta'ala suka sekali atas muka bumi, masjid. Tempat yang Allah Ta'ala paling benci sekali iaitu pasar. Tapi mu cari tempat aku paling benci sekali. Bukan tak boleh pergi, uruslah untuk berurusan. Tapi mu jadikan pengkalan yang pertama bila mu celik mata, mu cari kata. Nampak tuan-tuan? Nescaya tiadalah bertambah daripada Allah Ta'ala melainkan jauh, muka jauh daripada aku. Dan tiada bertambah di dalam dunia melainkan penyakit. Aku akan bui dalam hatimu penyakit. Maradun fasadahumullahu marada. Penyakit ke apa dia? Aku akan bui dalam hatimu penyakit kebimbangan. Aku akan bui dalam hatimu penyakit dengki. Aku akan bui penyakit dalam hatimu itu, penyakit yang tidak pernah cukup. Aku akan bui dalam hatimu itu penyakit berbagai-bagai, 1001 penyakit. Ini jaminan Allah ni tuan-tuan. Dalam kitab Al-Mawaisul Badi'ah dia ada dua, edisi Jumi, edisi Jawi. Yang mau baca ni hak Jawi tua. Allah Ta'ala sendiri kata, aku akan tambah penyakit dalam hatimu. Penyakit kedeku. Sebenarnya mu tak khabar mu kedeku. Di Masjid Ibrahim ni orang jepuk ambil ceramah sebelum Jumaat. Sekarang ni trend di Kelantan. Kerana dia nak buat Majlis Agama Islam Kelantan telah mengarahkan supaya buat program penerapan standard masjid. Mempelbagaikan program. Mana-mana masjid pun sekarang ni yang tengok ada kuliah sebelum Jumaat. Amo ya ada di Masjid Ibrahim ni. Amo kata kapasiti masjid ni berapa orang ramai? Boleh muat sembahyang Jumaat. 1000 amo kata. Amo bobo 1000. Cuba tuan-tuan bayangkan, kata kalau 1000 orang semua bersedekah pada hari Jumaat, dan semua kita sedia maklum sedekah yang paling afdal ialah hari Jumaat. 10 hias orang amo kata. Cuba bayangkan kalau 1000 orang, 10,000 sekali Jumaat. 4 kali Jumaat sebulan masjid boleh 40,000. 40,000 masjid boleh. Sekali Jumaat 10,000. 10 hias orang. Tak main dah hias dua ni. Bobo sia tak apa tangi. Cuba bayangkan 10,000 sekali Jumaat. Masjid boleh 40,000 sebulan. Kutipan hari Jumaat. Kita baru 40 hias baru. Kita baru 40 hias sebulan untuk masjid. Dan kita kena menembusi yang berkata, tuan-tuan kena nampak, kita bubuh piti dalam tabung masjid, bukan piti masjid. Itu adalah piti kita masjid Tolu Sipet. Masjid Tolu Sipet piti aku. Bila aku nak guna piti aku,
ketika aku berada dalam kubur dan ketika aku ada pada padang mahsyar. Betul sipah. Serupa kita sipah piti dalam tabung haji. Bukan piti tabung haji, piti kita. Dia mau tolong pegang piti kawan. Bila kawan pergi Mekah, kawan duduk di Madinah, kawan duduk di Makkahul Mukarramah, pegawai tabung haji pun turut pergi duduk di lobi. Berapa pokcik nak draw? Berapa piti pokcik ada? Ambil dah seberapa banyak pokcik nak. Sipah di Malaysia dengan ringgit Malaysia. Siapa di Arab Saudi ditukarkan dengan rial Arab Saudi. Piti tabung haji ya? Piti kita. Montor pergi tabung haji. Tetapi pengurusan tabung haji orang yang cerdik. Dia gunakan simpanan kita itu, dia laburkan, dia beli dia beli kebun sawit. Dia beli ladang sawit. Dia bina hotel-hotel dan sebagainya, maka dapat keuntungan. Akhir tahun dia bagi dividen. Pengurusan masjid yang cerdik, kita sipar piti pun banyak, dia laburkan piti kita untuk jemaah dari sudut infra, dari sudut program mengimarah. Pun bila kita mati, kita pun melekat buat mari piti kita 200 ya. Kita kata tak, bukan piti hamba 200 ni, hamba taruh 20 ya. Tukar ni bukan piti apa. Dok piti muda. Musipah 20 ya, tapi hak lebih lagi 180 ialah keuntungan kerana orang masjid laburkan pitimu. Mu boleh pala. Ni duk main jak muda sampai tua dia duk main ikhlas ria. Ceria untuk siapa? Untuk siapa dia? Untuk kita. Ceria. Pasal kita tak nampak hak ni lah tuan-tuan. Collection masjid kita tidak boleh dibanggakan. Tak padan dengan kapasiti orang yang ada. Cuba kita fikir tuan-tuan, bila lah kalau masjid ni kapasiti dia boleh muat berapa ratus orang. Ambil bubuh lah 500 orang. Sudah tentu kalau 10 hias orang 5,000 sekali Jumaat. 4 kali Jumaat 20,000. Ini hari Jumaat sahaja. 1,000 satu macam dia mau boleh buat program. Boleh panggil ustaz hebat-hebat. Hak kelas A+++. Tolong beli kefek kata betul pergi balik. Ni nak main ustaz muntah tak muntah. Tak usah. Seperti satu masjid di Kelantan yang nama ada kuliah di sana, nama dia Masjid Cekok Panji. Kapasiti masjid dia 900 orang. Masjid mungkin seperti kita ni. Collection sekali Jumaat 6,000 7,000 tuan-tuan. Kapasiti masjid 900 orang. Hak ambo rakyat ni dia mau boleh tik, dia mau ada waris tanya. Sekali Jumaat boleh 6,000 7,000. Cuba bayarkan. Cuba bagi nisbah dengan 900 orang. Purata sama rakyat sudah tentu 10 hias saja. Boleh panggil Ustaz Datuk Kasim. Boleh panggil Ustaz Azhar Arif. Penceramah kanan Ketua Jabatan Syariah UKM. Beli tiket kapal pergi balik. Masjid mungkin aja tuan-tuan. Sekarang tengah duduk link dengan Ustaz Syamsul Debat. Piti banyak Ustaz. Piti banyak. Panggil Ustaz Kazim 4,000. Malah tu boleh 11,000. Tuhan tambah lagi tuan-tuan. Tuhan tambah lagi. 1,001 macam dia boleh atur program. Berapa? Bila piti banyak. Dan tidak mengharapkan agensi-agensi lain. Orang nak bui cerita lain. Maidan nak bui bak lain. Orang tu nak bui ni. Tetapi biar mari daripada ahli jemaah tu sendiri. Biar kita jadi tangan kanan. Tangan yang di atas. Bola jadi duduk tangan bawah. Dan saya dipahamkan oleh imam muda dia. Anak mungkin dia yang nak pergi belajar ke universiti. Diploma 500, ijazah 1,000 dia beli.
Dan yang kedua dia kata, bila anak mungkin dia mati, free. Gali kubur, setiap urusan jenazah, masjid tanggung. Tunggu sampai dia nak mati, free. Lah ni kita kena tangguh dulu kan nak mati, pasal fitih tak cukup. Masalah nak bui sama sekia ke orang semaya tu, budaya tu kita jangan hidupkan lagi. Budaya tu kita jangan hidupkan lagi. Set-set tu lebar ni biar apa? Jangan mengharapkan orang mati boleh pitih. Kalau dia bui pun kita hantar balik dia. Orang keluarga dalam kesusahan. Tapi oleh kerana sudah jadi budaya, tak bui malu ke orang, nampak sesak sahaja kita. Akhir sekali jadi seolah-olah benda tu jadi wajib. Paling bodoh 5 ya semaya aja, semaya banyak. Akhir sekali tak boleh panggil orang ramai apa-apa, tak cukup pitih. Menyalahi dari segi hukum yang Allah Ta'ala sebut, lagi ramai orang semaya, lagi ramai lagi baik, lagi ramai lagi baik, lagi ramai lagi baik. Kali dengan pitih kita, kemari orang boleh 100 orang semaya kali dengan 5. Tak mati kita. Dia akan menghantui fikiran. Benda-benda ni kita kena seleh dah tuan-tuan. Sepatutnya kita membantu keluarga si mati, tidak membebankan dia. Tetapi oleh kerana sudah jadi adat, semaya-maya kena beri pitih. Bila tak beri, tuan rumah berasa malu, berasa air. Nampak basak kelajak, rumah po banglo gitu. Pun kabar-kabar tak beri pitih orang maya-maya. Tu lebar apa kelik? Beng. Oh, kedeku. Tu lebar korang. Nampak tuan-tuan? Bukan suatu perkara yang senang nak hilangkan kakak tu. Kerana sudah jadi darah daging. Hari ni tuan-tuan, masjid pada Pak Ahmad bermula 1 hari bulan 12. Anak mungkin yang meninggal, semua masjid tanggung mereka. Gali kubur, kain kapal, mandi orang mati, masjid tanggung mereka. Cuma tunggu anak mungkin mati. Siapa dia nak mati? Silakan. Tak ada nak mati pula berlaku awal peri. Bila dah duit banyak tuan-tuan, macam-macam kita boleh buat untuk sumbangan masjid. Dan dalam masa yang sama kita sedar kada sumbangan yang diberi itu ada hogi aku dalam tu. Ada. Pasal aku mari masjid 10 riyal sekali Jumaat aku beri 40 riyal sebulan. Dan pitih itulah yang akan beri kepada si mati. Tak nanti kau beri hak 5 riyal kita semayang-mayang. 2023 kita kena buat perubahan. Anjakan paradigma kita ini kita kena anjak. Jangan terpaku dengan sistem yang buat teruk kita. Menyalahi dengan syarat. Dan tiada bertambah lagi dia kata di dalam akhirat melainkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah le mikir ke dunia, mati tak beragal. Di dunia pun susah, lebih-lebih lagi di akhirat Allah Taala marah. Bapa atas dunia boleh mikir ke dunia, mu saya ke dunia, mu fikir ke dunia, celak mata, fikir cara cari makan, nak makan, cari makan, nak makan. Sebenarnya dirimu dikuasai oleh sifat hayawaniyah. Kerana sifat hayawan dia tak ada fikir lain. Pung celak mata pagi, kok cari makan. Pung boleh makan, pukul 10 matahari naik segala apa, landing bawah kursi buruk, bawah rumah. Nampak gua hambat. Pas esok cari makan pula. Kehidupanmu seperti hayawaniyah. Dia ada beza tuan-tuan.
Kita manusia ni biada beza. Dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya duka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya. Allah Ta'ala akan bubuh dalam hati orang lagu ni celak mata pagi. Cara kau duka cita dunia, Allah Ta'ala akan bubuh dalam hati dia tu duka cita sama. Merungut sama. Tak puas hati sama. Sehingga ke selama-lama sampai hayat. Waktu muda dulu susah cari makan. Pasal anak kecil-kecil. Dia mau kecek belakang. Hak tu nak sekolah. Hak ni sekolah menengah. Hak tu baru masuk sekolah. Anak universiti lagi. Tak maaf timeh. Amat tak ada lah ni. Kena kerja lebih sikit. Pasal banyak tanggungnya. Bila anak dah sudah dah belakang pula. Tak boleh mari juga. Apa? Allah nak buat bona pula lah. Serabut perut ambo. Ke hak tu gening, ke hak tu gening. Anak ambo hak tu gening. Hak tu ambo tak lagi masjid timeh. Serabut perut. Pada hari hak serabut perut patut main masjid. Boleh menenangkan sakinah wasa'an. Dia nanti bertukar kaki lah ke atas, kepala lah ke bawah. Allah Rabbi ya Karim. Dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya bimbang yang tiada selesai daripadanya selama-lamanya. Allah Ta'ala bubuh penyakit bimbang dalam hati dia. Duk bimbang macam nak Allah dah. Kita boleh rasa belakang lah. Munggu mari situ belakang kan. Bukan pun jak akhir balik mari masjid. Oh, sehari dua ni je, sebulan dua ni je, setahun dua ni ya, 4-5 tahun ni ya. Sebelum benda tu kita boleh rasa lah tuan. Lepas tu bila kita sudah istiqamah mari jemaah dan sebagainya, kita boleh merasai beza antara sebelum kita mari ke masjid berjemaah jadi istiqamah dengan sebelum tu. Kita berasa guana jiwa kita tenang, hati kita tenang, bini kita pun tengok kita pun tenang dan sebagainya. Rasa kita boleh rasa sedikit. Lah ni kita berasa rehat ya, berasa boleh mari masjid tu berasa seronok ya. Pun mari kat ada orang ngajar agak dengar, kita ambil dinding dia berapa bin agak relax. Relax nak tenang. Bukan satu kerja yang mudah ni tuan-tuan. Allah Ta'ala nak beri kita setara ni. Sebab tu kita kena banyak bersyukur. Dan akan papa yang tiada merasai kaya selama-lamanya. Orang lagu ni tuan-tuan Tuhan tak akan kaya. Dan dia akan papa selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Dia akan papa. Berapa ramai tuan-tuan. Cuma dia yang dia berasa kaya. Tetapi Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan papa. Hai anak Adam, pada tiap-tiap hari kurang ia daripada umurmu dan engkau tiada tahu. Allah Ta'ala kata, manusia, sebenarnya mu tak khabar. Umurmu ni nak ya bui, kau sehari kau kurang, kau sehari kau kurang, tapi mu tak tahu je. Umur kita ni supaya jadi hakim musabakah. Amo pernah jadi hakim musabakah waktu kerja dulu. Waktu amo duduk rumah Musa jadi hakim musabakah. Setiap hakim dia beri markah 100 belaka kepada peserta. Tajwid 100, fasahah 100, suara dan lagu 100, belajar 100, dia beri 100. Qari pun baca. Pung sta'auzubillah, pung salah, so potong. Baca lagi, pung salah, so potong. 100 tinggal 98. Salah pula potong, pung tinggal 97. Pas potong pula 96, 95, 80, 79. Kau kurang. Pung dia capu 4 tu, dia bagi 4. Kau kurang. Asalnya 100 belaka. Orang boleh Allah Ta'ala bagi omong kita.
Kalau hamba contoh dia beri 70. Setahun so dia potong. Serang. Lah ni 63. Tinggal 7 tahun dia. Hamba tak khabar sekira apa. Hamba ni tinggal 7 tahun lagi. Hamba tak tahu hamba ni tinggal 7 tahun lagi. Itu hamba buat contoh aja. Kalau 7 tahun. Kalau 7 hari. Kalau 7 jam. Bagi esok dia mau pun dengar kata, Allah semalam dia kuliah di masjid kita. Allah balik kali. Tak ada dah. Tu hamba bubuh 7 tahun. Ke 7 jam. Sebab itu dia kata tak ada orang tahu. Inilah rahsia Allah Ta'ala. Sebab itulah dia tak beritahu hikmah dia. Kalau mu tahu Mukhtar, oh ganahmu tahun akhir baru mu sungguh. Supaya orang di universiti lah. Supaya anak-anak kita sekolah. Awal-awal tahun tak baca lah mana. Pun bila kena tahun akhir tu kan. Oh nampak ngebuk-buk nak telan. Bekas-bekas pensyarah, bekas-bekas cikgu boleh bayar. Jumpa anak-anak murid jenis lagu tu. Siapa pernah jadi lecturer di maktab di universiti ke tengok. Oh tahun 1, tahun 2, tahun 3 anak yang punya. Pun tahun akhir kecek ngorang tak sih tahun akhir ni. Mau tak naik pentah terima topi god. Ibu bapa di rumah pun tahu. Tahun akhir dah anak hamba, hak tu tak boleh kelik tu. Bapa tak kelik pasal dia tahun akhir. Banyak gotu banyak. Apa? Kita pun gitu. Kalau dalam royak dah muhtamu 70 ya. 99 tetap satu lagi. Pun masuk 70 tu kan. Cawak kotak lah pasal nak mati dah lepas ni. Allah Ta'ala nak tengok. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rahsia aku tak beritahu kematianmu ini. Aku nak tengok di kalangan kamu siapa yang liyabluwakum ahsana amala. Siapa dia? Dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu, padahal engkau tiada memuji akan daku. Hari-hari memakan rezeki aku. Hari-hari. Mu duduk di bumi aku, mu teduh dengan langit aku, mu nyawa dengan napas yang aku bui, mu seduh udara aku. Mu khabar ke? Mu guna anggota-anggota yang aku bui kamu yang cukup kakah. Dengan mata, dengan telinga, dengan kaki, dengan tangan. Berbanding dengan orang lain, mata tak ada, telinga tak ada. Kaki tak ada, tangan tak ada. Mu cukup kakah. Comel lote mu. Mu berasa rezeki aku ni mu ingat kopi timah. Mu ingat kopi timah ya rezeki aku. Mu khabar ke tak? Tiap-tiap hari mu makan rezeki aku. Tapi mu tidak bersyukur dengan aku. Mana tanda mu tidak bersyukur dengan aku? Mu tak mari dalam rumah aku. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wallazina kafaru awliya'uhumut tawut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Mutasawwir pusing lah Allah Ta'ala kata aku yang akan tulatur hidupmu. Mutasawwir pusing. Allahu waliyu, aku yang akan atur hidupmu. Tapi syarat kalau mu nak suruh aku tulatur hidupmu, mu mesti betul-betul beriman dengan aku. Mana tanda mu beriman dengan aku? Nabi aku kata kepada dia, bersaksilah orang yang berulang alik ke masjid itu itulah manusia yang beriman pada aku. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Aku perlu jagamu. Tapi syaratmu kena beriman dengan aku. Bila aku jagamu, mu tak sarusing. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Mu berasa gelap ke apa? Berasa gelap kehidupan? Mu berasa gelap ke dia? Gelap urusanmu? Mu berasa gelap ke dia? Aku telah tu.
Alhamdulillah, hamba tak setua sikit rabuk nak ya wi. Khabar-khabar hamba ni boleh pergi Mekah. Kalau fikir kau pitih hamba nak ya wi. Allah, Tuhan sajalah tahu nak ya wi. Khabar-khabar hamba boleh pergi. Kadang-kadang hamba rasa mimpi. Ada orang tu tanah kaya, tanah situ, gotu goni. Tapi tak lagi Mekah. Allah Ta'ala tak boleh tahu batu dia. Tuhan tidak perlu. Lain boleh pergi. Lain boleh pergi. Lengkawi tu siapa tak segi dah. Saya kat beli dah sudu dengan gerpu. Pinggir al-qorok tak korok nak ya widak lemari. Tutup laki bah hang tangan tu ya. Nak ya. Sekali lagi habis 2-3 ribu. Dah kena 5 kali lagi. Pergi umrah 5,000 atau 6,000, 7,000, 9,000 ya. Tahu Tuhan tak akak lagi hamba. Tuhan tak seru lagi hamba. Tuhan seru pergi Lengkawi ya. Nampak tu? Bila Allah Ta'ala tolong tu, tak fikir kita. Benda yang kita tak ada fikir dengan akal kita bila Allah Ta'ala tolong tu. Tapi syarat, mu kena berimeh semua dengan aku, yakin dengan aku. Mu marilah ngadu dengan aku. Mu mari ngadu dengan aku. Mari ngadu dengan aku. Ngaku mu tak ngadu, tapi mu kena cari hak. Tak tahu kau Zohor, tak tahu kau Ngorik, tak tahu kau Isra, tak subuh. Mu ingat dengan tu. Tapi nampak susah semacam mu nampak. Muka tu keduk serabut keruh macam lah. Ngalah kalian kata mati dengan gini dah hamba. Siap pagi petang malam kerja nak gana cari pitih. Apa tu? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Aku akan keluarkan kamu daripada kegelapan pada cahaya. Bila mau mari musibah gapo dia pun, mau boleh terima dengan tenang. Biarlah dia nak kata gapo pun. Moga tidak sakit demam tu gak. Bo dia nak kata ikut dia. Nak dia. Biarlah nak kata gapo dia gapo gini. Aku akan bui menjadi tenang. Musa kelami nampak tenang molek ya. Sudah semaya esok gapo sok kelami gak gendong nak pergi makan nasi mana-mana gitu. Moga tak ada anak cucu kan belaka semua dah tinggal sok kelami. Relax ya nampak. Pung subuh mari pulak sok kelami tu. Sudah semaya subuh dengar kuliah kau baca Yasin gapo gak pung cari nasi daging mana-mana nampak tenang ya. Tak ada nak gapo dah, kita mau tunggu mati dah. Tenang kita tengok. Nasib lah demo nak guana. Ambo daripada muda sampai tua susah tu habis nak guana. Batam tak jumpa tangga masjid. Wallazina kafaru, Allah Ta'ala kata bila mengkufur dengan nikmat aku. Wallazina kafaru mengkufur. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Aku akan keluarkan kamu daripada cahaya pada kegelapan. Mu kena ingat. Mu kupur dengan nikmat aku. Mu duduk di bumi aku. Mu duduk dengan langit aku. Mu guna anggota yang aku beri kamu. Segala-galanya. Aku beri kamu. Kabarmu tidak syukur pada aku. Tak mari nak rumah aku. Allah siapa hatinya mu mari pun mari duduk bucu-bucu gitu. Acuk boleh duduk tanah. Tak mesti naik atas masjid atas rumah aku. Apa? Duduk tanah clear molek sorok. Mic di masjid tu kan. Dia tak boleh duduk dalam masjid. Bila dalam masjid bunyi gepo. Baik kita dengar duduk luar. Pakak duduk luar tinggal penceramah sore. Biar dia gepo sore. Kita duduk pakak luar boleh-boleh jumpa. Sedap juga ustaz tu. Hendak gitu. Nampak tak apa nak naik atas rumah aku.
Kalau mari rumah aku pun duduk bucu-bucu gitu. Tuan-tuan, kita ni pergi kat pok lah kau dah kan. Kalau bayarkan anak-anak kita klik. Bayarkan anak-anak kita tak klik. Orang pergi cuti 2 hari ni pasal esok raya. Anak kita tak klik juga. Raya keling tak klik, munggu gelap. Raya Cina tak klik, di raya umur tua. Raya haji di raya umur saing. Bahari kamu dia umur balik. Berasa hati gua anak kita orang tua. Berasa hati gua. Mau balik pun tidak tidur rumah aku. Pasal rumah aku mungkin rumah orang tua, kamu dia ada rumah aku. Mungkin tidur di hotel. Mungkin bini mung orang Kuala Lumpur kan. Nak tidur rumah orang tua, kamu dia ada sangat. Berasa warna kita tuan-tuan. Mu ni tak khabar. Motosikal buruk ni aku gendong mungkin ngaji sekolah kena ABC. Motosikal buruk ni lah, hak tua ni lah nak yakwi hujan panas ribut siang malam menyebabkan mu boleh jadi setara. Bila mu berjawatan gini boleh bening anak orang kaya pulak ke apa begini. Sapatin. Cuma kita tak tobik mulut ya takut tak selamat anak. Tapi hati tak boleh berlawak belakang tuan-tuan. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala segala-gala aku beri kamu. Tapi rumah aku nampak tak berapa nak mari nampak. Nampak mari rumah aku pun nampak jauh yang nampak. Tak boleh duduk lama panas pedih saya kena klik semacam. Sedangkan mu menikmati dengan nikmat-nikmat yang aku bagi. Rezeki aku bagi. Mengkupu dengan nikmat aku. Aku akan keluarkan kamu daripada cahaya pada kegelapan. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Aku keluarkan kamu daripada cahaya pada kegelapan. Dulu mu susah cari piti. Bapa? Pasal anak kecil-kecil. Lah ni mu susah juga, Bapa. Anak mu besar-besar dah, tapi tak dengar kata mu, tidak hormat ke mu dan mendatangkan musibah, isu-isu masalah dalam keluarga mu. Hamba ni enggak mati dengan gitulah nak ya. Ada anak pun tak leh nak batu sikit rambut. Hak sore tu kerja doktor, hak sore tu kerja Petronas. Hamba bagi lah. Amo takut dia mau mati, takut bangga punya. Amo pun bagi-bagi dah lah. Bila amo bagi gitu, dia dua beradik tu nyagi letak ambo di rumah. Di rumah. Taman bahagia. Mana taman bahagia tuan-tuan? Taman bahagia di Pengkalan Jepun. Tempat rumah orang tua. Pasal anak tak boleh nak urus. Pasal doktor kerja sibuk. Engineer Petronas kerja sibuk juga. Dia letak mok situ tuan-tuan. Dulu susah cari pitih pasal nak membesarkan. Sehingga anak boleh jadi doktor dan engineer Petronas. Pun bila dah anak berjaya lagi sebagai apa gini. Hari-hari makan air mata. Bukan salah anak. Kerana mu tidak bersyukur dengan nikmat aku. Mu tak kenal semaya Jumaat, mu tak kenal tangga masjid. Mu tak kenal segala-galanya. Mu berasa dengan pitihmu mu boleh hidupkan keluarga mu. Dengan pitihmu mu boleh besarkan anak-anakmu tanpa pertolongan aku. Aku akan beri menjelai. Kerana mu kufur dengan nikmat aku akan bagikan kamu kegelapan keluar daripada cahaya. Patut kita koh tua kita berasa koh ceruh. Kau nampak nak beribadat. Kau nak nampak mari masjid. Kau nak mari semaya Jumaat. Kau nak pergi umrah. Kau nak belajar Quran. Kau nak baca Quran dan sebagainya. Sudah tentulah itu di antara penanda Allah Ta'ala keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Alhamdulillah tuan-tuan. Batu hamba ayat di awal tadi. Ya mukallibal qulub. Sabit qalbi ala dinik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Janganlah mematikan aku dalam keadaan aku lupa kamu.
dalam kesibukan harian-harian aku. Biarlah aku duduk lagu ni, tuan-tuan. Lagi Allah Ta'ala kata, pada tiap-tiap hari rezekimu, padahal engkau tiada memuji akan daku, maka tiada engkau padakan dengan yang sedikit, dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Bila mu tidak bersyukur dengan nikmat aku, mu akan berasa tak cukup semacam. Akan kebui dalam hatimu satu penyakit, penyakit yang mu akan merasai tidak cukup semacam. Bila mu merasa tidak cukup, mu akan carilah jalan untuk mencukupkan. Membujur lalu melintang patuh. Caralah haram tak haram ke? Caralah benda tu betul ke tak betul ke? Caralah ke apa pun, janji masuk. Dan bila mu boleh, mu berasa tidak cukup lagi, akan kebui penyakit tu. Mu tidak akan berasa puas macam. Mu tak akan berasa puas. Bila mu berjaya membuat sesuatu tu, mu akan berasa nak semata. Mu terlupa dah bahawasanya semua hak mu terlupa tu mu akan tinggal dan akan dihisab. Misqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Aku akan tanya walaupun sebesar zarah, mu ambil mana pitih ni, mu buat gapo dia pitih ni, mu labur ke mana pitih ni, aku akan tanya walaupun sebesar zarah. Mu kena ingat, lah ni mu boleh susu, lah ni mu boleh tudung, lah ni mu boleh gunakan apa-apa cara sekalipun. Mu bijak, mu hebat, mu lecek seperti beluk, tetapi dengan aku minta cahaya. Berapa lama lagi mu nak hidup? Selekeh. Wahai anak Adam, tiada jua pada tiap-tiap hari melainkan datang akan dikau rezekimu daripada pihakku, dan tiap-tiap daripada tiap-tiap malam melainkan mendatang akan daku oleh malaikat daripada pihakmu dengan amal yang keji. Allah Ta'ala kata, hari-hari aku bagi rezeki kamu. Hari-hari aku bagi rezeki kamu. Sehari aku beri. Malam bila malaikat atas laporan kat aku, malaikat atas laporan atas dirimu tu, semua balik keji berlaku. Aku beri rezeki kamu, membalas ke aku taik. Seolah gitulah tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, gapo dia aku tak beri kamu, aku beri semacam. Kabar-kabar pun bila tutup aja malam tu, mereka buat nari amalanmu kat aku cek tengok semua amalan taib belaka. Perasan kita tuan-tuan. Hasan Al-Banna kata, sebelum kita tidur, cuba tanya diri kita, hari ni berapa waktu dah aku sembahyang Jumaat? Mujur ada jemaah tak ni? Pasal jemaah tak boleh buat di rumah. Kalau jemaah boleh buat di rumah, ramai guys jemaah di rumah. Hasan Al-Banna kata, mu tanya dirimu hari ni 5 waktu, bermula subuh pagi tadi, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, pun mu kelik di rumah, cuma mu bayarkan 5 waktu tu berapa waktu mu sembahyang Jumaat. Kerana amalan ni akan diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jak daripada celak mata pagi, siapa kamu tidur, aku beri pitihmu beriaria. Berapa sen mu jatuhkan untuk sedekah fi sabilillah, infak. Tanya. Oh alhamdulillah, subuh tadi mu mari sembahyang subuh, mu bubuh dalam tabung masjid. Pak ya, 2 ya untuk arwah ayahmu, 2 ya untuk arwah makmu. Alhamdulillah. Mu memulakan kehidupanmu dengan bersedekah. Hasan Al-Banna tanya lagi, suruh tanya diri kita,
Berapa banyaklah sembahyang sunat hari ni aku lakukan. Sunat duha, sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat hajat, sunat witir. Apa dia lagi? Cuba menapuk. Dan benda inilah kita akan sungguh kepada Allah Ta'ala. Mu tanya lagi dirimu, sejak daripada celak mata sampai kamu nak tidur ni, berapa banyak mu kecek tentang agama aku? Berapa banyak? Tanya lagi, sejak daripada celak mata pagi, siapa kamu nak tidur ni? Berapa ayat Al-Quran mu baca daripada surat cinta aku kepada kekasih aku, Al-Quranul Karim? Hari ni aku hidupkanmu daripada malam subuh tadi sampai kamu nak tidur. Berapa orang telah mengkecek tentang agama Allah? Orang boleh masuk Islam kerana kihmu. Orang boleh mari masjid kerana mu. Orang boleh mari sembahyang Jumaat kerana mu. Orang yang tidak dengar kuliah kerana orang suka dengan mu, orang mari dengar kuliah. Cek tengok, tak ada kau sekarang habuk. Inilah amalan yang kita suruh, malaikat akan suruh. Ni dia ni. Ni kakak hak Mukhtar ni. Ambil. Itu baru sebahagian aja yang Hasan Al-Banna suruh tanya. Kalau lihat situ nak ayat berpuluh-puluh Hasan Al-Banna suruh kita muhasabah diri sebelum kita kejam mata. Kerana pada takdir kalau Tuhan matikan kita tengah tidur, inilah amalan yang terakhir yang aku lakukan. Dan engkau makan akan rezekiku, padahal engkau derhaka akan aku. Dan engkau minta daripada aku, maka aku perkenankan bagimu. Oh, tak adil sungguh. Tak adil. Mu minta dengan aku beri. Hak aku minta dengan mu tak buat. No fair. Tak adil, tak adil. Kecik putih sikit pasal baru balik. Ni pun kontrol dah ni sebenarnya patut kuliah kat orang putih malam ni. Tapi pasal panah-panah lagi kan. Tapi takut kita pun tak faham. Kita sendiri tak faham, bukan orang dengar. Tak adil. Mu minta dengan aku beri, khabar hak aku. Bukan dia lagu ni. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Aku minta denganmu supaya mu jaga sembahyang 5 waktu. Terutama sekali sembahyang asar. Aku minta denganmu. Mu tak era ya, mu tak reti orang medan. Tapi mu minta dengan aku, ya Allah. Rabbana qatu Rabbana qani. Serupa mau menikah minta. Ngalah kalau mau minta syurga. Alah tak malu mukamu. Alah. Minta syurga dengan Allah Ta'ala. Kita kata minta dengan Allah Ta'ala, nak minta dengan siapa Ustaz? Yalah, malu kat sikit. Mau buat amalan orang neraka. Pas mau minta syurga. Logik ke tak? Harianmu membuat amalan orang neraka. Kerjaanmu kerjaan ahli neraka. Pahmu doa dengan aku meminta syurga. Kalau memikir molek tak? Memikir molek tak? Logik ke tak? Mengaji jurusan engineer. Pun meminta jadi tukang masuk. Tak belaga lain tu. Awal ambil koh ke dia di universiti? Ambil engineering. Oh, tobik ni insya-Allah lah. Pada adatnya orang ambil engineering jadi engineer. Kabapung tobik minta jadi tukang kebun. Maluh mak ayah kita. Ngaji bertahun-tahun engineer, kabar tobik minta jadi tukang kebun. Kita maluh. Celak mata pagi buat kerja orang ahli neraka. Lepas tu mau panggil tu lebar tu email suruh pergi doa rumahmu buat doa selamat. Minta Allah Ta'ala selamatkanlah tu email. Anak cucu hamba ni betul lah dia balik belakang ni. Hotel hamba buat doa selamat malam ni tu.
Tok Imam kata ajak ke dia boleh dia. Ajak nak suruh biar Tuhan habis selamat lah belakang gini. Tok Imam pun Rabbana. Tok Imam juru. Nah ya. Ya Tuhan rumah tersejik tak mari. Nak selamat ke dia tuan-tuan? Oh kena aku Tok Imam hak jenis kedai nyodoa kok Melayu rapat jik ya. Allahumma ya Allah, kami bermohon denganmu ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada kami semua ya Allah. Lebih-lebih lagi kepada keluarga ini ya Allah, kepada keluarganya ya Allah, kepada ketua keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah kami untuk menjadi tetamumu di rumahmu di masjid ya Allah. Juga ya Allah, pilihlah ahli keluarga ni ya Allah, terutama sekali ketua keluarga ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah kami semaya jemaah di masjidmu ya Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya Allah. Pilihlah juga ahli keluarga ni, terutama sekali ketua dia ya Allah. Amu rasa benin dapur. Komo tak ni? Komo. Tak kira dia nak mari dekat kita, tak ni. Dia amal lain siapa? Allahumma ya Allah, kami sayang semua ya Allah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Kami sayang kepada saudara kami ya Allah. Kalau kami masuk syurga, kami nak suruh ahli keluarga kami, ahli sahabat-sahabat kami masuk syurga juga ya Allah. Oleh itu ya Allah, jadikanlah kami orang yang suka di masjid, dengar orang mengajar ya Allah. Doa selamat sekali lagi. Bini kata, dia panggil Tok Imam. Dah bawa cari Tok Imam lain dah. Oh, kau mau ke Tok Imam tu? Minta dengar malam tu. Pergi aku nak gitu. Kenapa? Terus panggil Ustaz Muhtar. Amo masa mu kerja dulu, belum duduk di ibu pejabat dalam rancangan Feda. Penokor panggil amo semaya, ajak panggil baca doa. Rumah penokor tak semaya. Orang masjid tak apa nak pergi. Tak payah pergi Ustaz. Dia bukan datang masjid tu. Kata tak apalah, anak pergilah. Kita tak apa. Nak pergi. Oh, kata nak afdal zikir pana la ilaha illallah. Apa doa? Doa Ustaz alhamdulillah tu agama. Jemaah hak ni pula pai jiwa juga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tuai rumah nampak kapak pelata. Esok geger. Oh, payah dengan Ustaz Muhtar ni. Oh, nya ceramah dalam doa dia kata. Ceramah dalam doa dia kata nak gitu. Guru pun kata, lain kali jemputlah dia. Nak gitu. Tak berani dia aku. Pergi ya. Ni dia mai Rabbana qarak kita betul faham dia betul faham. Amin. Amin dan gitu. Ngomong khurumi aku cawi sekali nak cawi biar mepeh gitu. Mak. Sebab itu tuan-tuan, orang yang tak mari masjid, kalau dia ajak kita semaya ajak, kalau dia ajak malam ni, semalam lagi kita tunggu tangga dia tu. Kita nak benar orang yang tak semaya, tak mari masjid, tak semaya, tak mari masjid, panggil kita pergi semaya ajak dan baca doa selamat. Kita kena jadi tok lebah cerdik. Bapa, inilah peluang kita boleh berdakwah di rumah dia. Supaya aja nawaitu kita dia tak tahu. Kita nawaitu supaya Allah Taala campurkan taufik hidayah kepada ahli keluarga ni. Seperti Nabi supaya ajak kepada Umar Al-Khattab dan juga Abu Jahal. Nabi supaya ajak, ya Allah ya Tuhanku, mu pilihlah antara dua orang main. Mudah-mudahan Islam akan jadi kuat. Allah Taala makbul, pilih Umar Al-Khattab. Berapa kita tak pergi supaya ajak mu dia? Kita nak bubuh dia kafir. Kalau kita bubuh dia kafir, jangan tanah kubur orang Islam. Kita tanah di Gujarat. Dok juga. Kita tanah kubur tu juga. Biar kita faham suasana tuan-tuan. Gunakan kesempatan ketika doa tu menyampaikan mesej Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau kita berani tuan-tuan, ambil masa pun bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih tuan rumah kerana jemput kami mari baca doa selamat dan juga tahlil dan sembahyang hajat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala bagi rahmat dan keberkatan pada kita. Jadi dalam kesempatan yang bersama dengan saya malam ni, saya menyeru semua sahabat-sahabat kita, semua muslimin muslimat, marilah kita memakmurkan rumah Allah Ta'ala, kerana itulah kesudahan kitanya, tak lari daripada masjid. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Tuan rumah ada ajak ke? Ada. Tunggu dia sebentar eh. Pun waktu tobik ming, waktu tobik nasi. Makan. Nampak? Baru fair. Baru win-win. Baru benar sama benar. Ni kita yang terlepas ni itu. Patut kata, apa panggil orang masjid pun tak pergi masjid tak apa. Mari selalu pok dia nak bunyi kambing pula. Ni. Dia mau buat main ni main siap-siap tu lebar. Ngambau tak surat main ni. Tak surat main ni. Biar sama benar. Kalau haluh biar sama haluh. Dia mau nak khidmat kita, dia mau kena dengar kata buah kita. Dan sudah tentu dia tidak akan marah. Kita ambil masa dalam seminit dua, tak salah ceramah. Supaya ada ceramah tak tengah je tu. Kecek sikit, tapi berkualiti. Royak sepatuh ya. Amo menyeru semua adik-adik kakak semua, marilah sama-sama kita hidupkan masjid kita dengan sembahyang jemaah. Sekian, terima kasih. Tak payah nak baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya pula yang pada kata qala. Banyak qala dia ni weh. Kita tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu Hasan Al-Banna dia pergi ke disko. Dia pergi ke disko, orang tengok dia joget, gogeng. Dia lompat naik atas meja. Pun lompat. Sekejutlah orang. Senyap dia habis. Dia kata, tuan-tuan, sahabat-sahabat saya semua, dia kata, apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala maha melihat. Sekian, terima kasih. Pun dia tubik. Dalam ramai-ramai tu ada hot tu. Nanti minta. Dia mau kata kau dia sana. Dia ada awak ada kerja, banyak kerja. Kalau dia mau nak dengar lagi, malah esok awak ada di masjid tu. Kalau dia mau nak dengar lagi, panjang lebar lagi hamba wayak sana, malah esok awak ada di masjid tu. Minta maaf lah, awak ada kerja lain pula. Esok orang tu pergi sungguh di masjid tempat asal Al-Banna nak buat kuliah. Masa tu asal Al-Banna boboh tu. Dan dipahamkan dalam tu dia kata sehingga akan menjadi orang kanan asal Al-Banna. Masa tu dia pandang mencari peluang ketika kerana Allah Ta'ala mencampurkan taufik hidayah. Tidak semestinya di masjid, mungkin di luar sana tuan-tuan. Orang ramai masjid belum tentu lagi boleh taufik hidayah. Tetapi orang dengan luar ni, kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia berhenti berit motosikal duduk dengar. Bila Allah Ta'ala kehendaki. Sebagai penutupnya tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Haji Wan Yusof, ambo betul guru ambo lah pas ambo ngaji dengan dia tafsir dan sebagainya. Ketika ambo remaja dulu, ambo selalu ikut kuliah dia. Dia bawa ambo pergi. Satu pagi kuliah subuh di Masjid Kapung Kuda, Kota Baru. Orang tua kenal lah Masjid Kapung Kuda ni. Masjid Kapung Kuda ni depan Bala Polis Kelantan dulu, Kota Baru. Tu Masjid Kapung Kuda. Gila buat kuliah subuh. Bukan masjid lagu ni, dia masjid iktikaf je. Kiri kanan rumah Cina, muka bandar kan. Cina tu asing tu. Bila dia masuk Islam tukar dia nama Husain Abdullah. Nama Cina dia asing. Subuh dia duk main kursi malah tu duk nyuk. Dia duk dengar. Seputih Ustaz Wan Yusof ni duk ngajar tu. Nak royak Allah Ta'ala campur hidayah.
Bila habis ada kuliah subuh ke apa gini pun balik. Asal ni mari jumpa orang masjid tu siuk. Asal tanya, dia kata, tadi tu lebar tadi tu, haji tadi tu duduk mana rumah dia? Ia tu siuk ni pula tak ada nak mikir. Dia kata, apa nak tanya rumah dia? Dia cakap dia lah nak gitu. Muka Cina mari tanya kan. Bapa nak tanya rumah dia ke apa gini. Aku tak tahu rumah dia mana dah. Asyik kata, kau nak tahu lah rumah dia mana ke apa gini gitu. Asyik tak royak lah, dia tertarik dengan cerita yang Ustaz Wajid Yusof cerita tu. Orang ni tu pula mengata apa tak dia takak. Dia kata tak tahu mana dia ke rumah dia ke apa. Minggu depan Ustaz Wajid Yusof pergi pula. Dia tahu pagi tu pagi, setiap pagi, setiap minggu sekali tu, masa hari Ustaz Wajid Yusof, dia mesti duduk atas kursi malam. Waktu dia tak boleh nak tahan, nak ayat wih tuan-tuan. Pun bila saja Ustaz Wajid Yusof sudah kuliah ke apa gini, nak pergi naik kereta sekali dengan kami, semua kata pun nak gitu, asalnya mari. Dia kata, Haji, saya nak jumpa Haji ya. Nak gitu. Ustaz Wajid Yusof pun tertakak salah. Boleh? Bila Haji boleh Haji? Sekarang pun boleh. Nanti dulu saya pakai baju dah. Tukar baju. Ustaz Wajid Yusof kata boleh. Kita pergi makan pagi mana-mana. Cari nasi lauk mana-mana. Kita pun tunggu pergi ratik lah. Telopong kita duduk dengan Tok Guru, kita duduk kecek dengan Asing. Asing bercerita, dia kata, lama dah dia kata saya dengar, dia kata Ustaz Haji berceramah ni, bercerita. Tapi pagi ni dia kata terbuka saya memberanikan diri jumpa dengan Haji. Sebelum ni saya ayat dah kepada orang masjid tu, saya nak jumpa dengan Haji. Dia kata jumpa wak apa dia. Saya kata tak ada cara lain dah, saya jumpa sendiri. Tak. Sudah mari tertakak dah dalam fikiran Ustaz Wajid Yusof ni, dia ni sudah mula dapat taufik hidayah. Cuma dia tak layak dia nak masuk Islam. Langsung Ustaz Wajid Yusof kata, sila ziarah rumah saya. Rumah saya dekat Jalan Bayan, depan perumahan polis, dekat Lee Brothers. Dia pun betul-betul asyik terpergilah. Bila dia pergi, siapa aja? Ustaz Wajid Yusof senyum sambut kapal begini, naik ke atas. Asyik berkata, dia kata, Ustaz, saya nak masuk Islam. Bila yang Asyik kata gitu, Ustaz Wajid Yusof tak ada tiarus lama-lama Ustaz. Pun Allah tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amo nak royaknya tuan-tuan, tapi hidayah ni tak tahu mana. Orang duduk luar masjid. Sebab itu spekar kita ni biar jadilah. Mungkin orang duduk rumah tu akan dapat taufik hidayah. Kita duduk sini, pun habis kuliah, tanya ustaz tu, kata dia, pos gala ustaz tu. Pas subuh pagi esok, tak mari juga. Nampak? Hak duduk rumah tu, bini kata, tak dengar khabar. Ustaz tu kata dia, sebab tu kita hidup susah semacam. Habis kena tukar dah cara hidup. Habis kena pergi dah semaya masjid kata. Habis kena pergi dah semaya Jumaat subuh kata, gapo gini. Kalau habis berasa malu pergi di masjid ni, takut orang nampak, habis pergi kat masjid jauh dulu, orang tak nampak. Jolol. Sayang kita berkata, kalau raja tengok dia tu pergi semaya subuh dan dia tak semaya sini. Dia tak berlagu angin untuk email kobar dah tu. Ada selalu set kobar. Nak musik kobar lah ni kan. Padahal dulu tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat dan memotivasikan diri hamba dan tuan-tuan. Dan sebagai akhirnya, hamba nak pesan kepada tuan-tuan, diri hamba sekali, kita kena banyaklah beristighfar. Banyaklah kita beristighfar. Kerana mungkin kita ada tersalah kecek, kita tersalah faham dan sebagainya. Pasal musim-musim lagu ni,
Kerana kadang-kadang kita tak ada nak kontrol diri, kita pun kecek. Amal besar di Masjid Alulitoh, ingatlah, kita rusak akidah kerana 3 perkara je. Yang pertama kerana iktikad kita, yang kedua kerana perkataan kita, yang tiga kerana perbuatan kita. Beringatlah tuan-tuan, hak kita suka ke apa itu up to you, orang putih kata. Tetapi kecek kita kena beringat, kerana kita di ujung-ujung usia, takut kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala tidak redha kita. Jadi sebab itulah hamba memberi pesan pada diri hamba dan tuan-tuan semua, ya, supaya kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau nak bagi ilmu kepada aku, ya Allah, bila ilmu yang memberi manfaat kepada diri aku dan juga agamaku dan seterusnya kepada akhirat aku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, perluaskanlah rezekiku, ya Allah. Dengan rezekimu itu, ya Allah, jangan menyebabkan aku jauh daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah segala amal ibadatku, ya Allah. Mudah-mudahan aku tidak menjadi manusia yang rugi dan papa di akhirat nanti. Sesungguhnya dengan Engkau saja, ya Allah, kami memohon memantu segala-galanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.